Okay, Assalamualaikum, good morning, apa khabar semua, sihat ke? Assalamualaikum, good morning. Boleh dengar tak? Sir, good morning sir. Okay, ada pun orang. Baik, so hari ni tengah sambung kuliah kita, nampaknya ramai lagi yang belum join, tak apa, kita pun masuklah, kita mula dulu. Okay, kita dah selesai dah 3.2, 3.2 yang sebelum ni kita dah selesai dah. 3.2 data type, operator, expression. Okay. Baik. So hari ni kita nak masuk 3.3. Baik, 3.3 ni sebenarnya kalau ikutnya dia akan dibincangkan dalam tutorial. So dia tak dikuliahkan lah. Tapi saya ingat saya tunjuk jugalah. Kita explain juga kat awak supaya boleh awak lebih faham lagi lah. Baik. So 3.3 use of control structure. Sebenarnya dia, kita dah tengok dah. Control structure ada 3, betul tak? Control structure kita ada uh, control structure, kita ada selection, sequence, selection dengan repetition. Sequence, selection dengan repetition. Okay. So, kita sebelum ni kita dah tengok dah macam mana kita nak buat IPO dan nak buat algoritma untuk sequence, selection, repetition. So, sekarang 3.3 kita nak tengok macam mana control structure ni dalam Java coding yang sebenar, dalam coding yang sebenar. Alright. Okay, saya rasa dalam amali mungkin awak dah buat dah untuk sequence. Memang dah buat dah lah, bukan mungkin. Baik. So learning outcome untuk 3.3, construct program segment using sequence, construct program segment using selection control structure, and construct program segment using repetition control structure. Okay. Kemudian ada juga last tu, explain type of error, syntax, runtime and logic. Baik, sebenarnya type of error ni saya ada explain dalam nota yang sebelum ni. Tengok Okay. So, kita tengok control structure yang pertama, sequence control structure. Okay, ini adalah control structure yang paling mudah, paling basic sekali lah. Sequence ni dia akan execute semua sekali one by one daripada mula sampai habis. So, dia step by step semua sequence, semua statement ataupun semua instruction tu dia akan execute one by one. Okay, itu sequence. Baik, contoh, calculate area of rectangle, nak kira luas segi 4. So kita buat IPO, kita pun dapatlah dia punya output. Okay, dia punya output, dia punya input ada 2 value dan dia punya proses calculate area of rectangle. Okay, dia terbajak sebelum ni. Kemudian kita pun dah belajar cara untuk nak tulis algoritma dia. So kalau pseudocode, kita start, kemudian kita read, ini kita punya input, kemudian ini kita punya proses, ini kita punya output. Okay, dari situ kita juga dah belajar cara nak buat flowchart. Okay, so kita tahu dah flowchart mula dengan simbol apa, terminal simbol ni, start, kemudian input, proses, output. Okay, so kalau sequence ni dia satu hala sahaja flowchart dia. Baik, yang kita nak tengok yang ni. So kita nak tengok macam mana sequence structure ni dalam Java coding, dalam coding yang sebenar. Dalam amali pun kita dah buat dah sebenarnya. So kita tengok balik lah. Alright, so ni dia punya kita kata part of dia punya program lah. Sebahagian daripada ni bukan full program, ni sebahagian sahaja. So kita tengok yang penting. So bila kita translate daripada algoritma kepada coding, kita akan dapat beberapa program macam ni lah untuk kira luas segi 4 ni. So yang penting tengok dekat bahagian ni lah, dekat bahagian input. Kemudian kita punya proses dan kita punya output. Okay. Okay, tapi bila dalam coding ni dia panjang sikit sebab dia akan ada variable declaration, dia ada header dekat atas, public static void main, public class, import apa semua tu, semua header akan ada dulu. Kemudian kita punya variable declaration dan barulah kita punya
apa nama ni, kalau kat sini kita kata kita punya algoritma kan start di sini lah. So ni kita start kita punya algoritma. Dia mula kat sini lah. So kita input, dan dekat input ni pun kita ada command prompt message. So ini prompt message. Okay, prompt message ni untuk sebagai guide kepada on screen guide kepada user. Okay. Right. Kita pun dah belajar dalam topik sebelum ni, input statement macam mana, output statement macam mana. Kita dah belajar juga data type, kita dah belajar apa nama ni, operation, expression, semua kita dah belajar lah. Okay. So sepatutnya bila awak tengok apa nama ni, program statement macam ni, Java coding yang macam ni, awak dah tahu dah ini input statement, ini output statement, ini variable declaration. Patutnya dah tahu dah. Cuma tinggal nak kena praktis supaya boleh ingat, boleh hafal benda tu kan. So bila tulis jawapan nanti lebih lebih cepat dan elok kesilapan. Okay, contoh yang kedua, BMI. Kita nak kira BMI. So kita pun buatlah IPO dia. Output BMI, input width dengan height, proses calculate BMI. Okay, simple saja IPO dia. And then kita pun buatlah dia punya algoritma. So algoritma dia pun simple saja. Dia cuma ada read, proses, input, proses, output. Okay. Baik. Okay, next kita tengok dia punya coding. Okay, kecil sikit sebab saya himpun dalam satu slide dalam satu ni. So orang tengoklah. Okay. So ni panjang sikit lah. Sebab bukan sebenarnya saya tambah dalam input output saya tambah sebab saya tambah kat sini, kalau kita tengok saya ada variable age dan variable name juga. Tambahan lah. Nak bagi cantik kan. Okay. So name dengan age ni additional lah. Dia ni additional variable. Kemudian dekat sini kita punya input. System.out.print, please enter your weight in kilogram, bla bla bla. Kemudian please enter your height in meter. And then selepas input kita akan proses. So dekat sini kena ingatlah cara untuk tulis expression. Dekat mana kena kurungan apa semua, kena spesifik. Sebab dalam bila kita tulis expression dalam coding, dia tak sama macam tulis expression matematik biasa. Okay. Kemudian dekat sini output. Kita pun dah belajar bila output statement kita boleh ada lebih dari satu argument. Contoh dekat sini kita ada apa? Kita ada dekat sini dia message dan dekat sini variable. Okay. So contoh ni dia keluar output macam ni. Please enter your name, kita pun input lah Ali. Please enter your age, input 19. Please enter your weight, 68. Height, 1.7. So selepas kita habis masuk input yang terakhir, automatik terus dia akan proses, dia akan kira BMI dan dia akan output. Okay, yang ini dia paparkan balik saja. Ni dia cuma paparkan balik dari input. Okay, apa yang diinput dia paparkan balik tu saja. Tapi yang bawah ni yang dia paparkan hasil daripada dia kira BMI. Okay, saya tak ada masalah, boleh faham. Boleh faham tak? Boleh? Boleh faham tak untuk sequence? Okay, baik. Kalau ni apa tanya Baik, so untuk sequence saya tak ada masalah sangat. Okay, next kita akan tengok structure selection control structure. So macam mana selection dalam Java. Algoritma itu dah buat dah. Sekarang kita tengok dalam coding. Okay, tengok contoh display message pass if mark more than 40. So kalau based on soalan ni kita dah buat analisa soalan. Of course kita tahu dia cuma ada satu option yang dia buat, satu benda yang dia perform berdasarkan satu condition sahaja. Okay, so dia adalah single selection. So kita pun buatlah IPO. So bila single selection dia keluar satu kemungkinan dan satu lagi kemungkinan tak keluar apa-apa. Sebab kalau dia false dia tak buat apa-apa. Okay, input dia mark, proses dia determine message based on mark. So
apa yang kita buat dan apa condition dia. Condition dia adalah based on mark. Okay, kita dah explain sebelum ni macam mana cara nak buat IPO untuk selection. Terusnya dia punya pseudocode dan flowchart. So bila selection ni kita akan ada keyword dia if. Okay. So if followed by condition. Okay, ni dalam Argus pseudocode lah. So kalau dalam flowchart kita dah mula ada diamond shape ataupun decision symbol. Okay, so diamond shape ni masuk satu, keluar dua. Mesti ada label kat keluar ni Label ni mesti ada. So sekarang ni kalau true dia akan print pass, kalau false dia tak buat apa-apa dan dia bercantum balik kat bawah. Baik. So senang je tu. Okay, tengok dia punya program segment. Baik, untuk program segment bagi selection control structure, bahagian yang header, variable creation apa semua tu sama aja. Yang nak berbeza dekat, okay, kemudian kat sini pun dia ada input, ini pun sama aja. Okay, input ni sama. Ada promises, ada input. Kemudian dekat sini. So kalau tengok, bila selection, dia punya keyword untuk coding dia juga menggunakan perkataan if. Kemudian followed by dia punya condition. Condition dalam ni dia kena letak dalam kurungan. Okay. Contoh dia if mark more or equal 50. So ni sama macam simbol ni. Tapi dalam coding tak ada. Dalam keyboard tu tak ada simbol tu. So kita nak pakai more or equal 50. Okay. Jelas itu condition dia. Kemudian apa yang dia nak buat? So dia nak print you pass the exam, good job, congrats. Dia tambah sikit. Kalau tidak print pass saja kan. Tapi saya tambah. So dia ada dua benda yang dia print. Okay. So macam-macam lah kita tulis dia punya ni. Kita tab sikit ke dalam. Kemudian kalau awak tengok, dia ada juga curly bracket ni. Okay. Baik. Curly bracket ni, dia sebenarnya fungsi curly bracket ni untuk kita groupkan, kita kata kita nak kumpulkan beberapa statement dalam satu kumpulan. Okay. Sebab tu bila kita create class, public static, public class apa semua, kemudian kita follow dengan, kita punya buka statement dulu. Kemudian lastly tutup. Sama juga kita punya main method. Kita ada buka curly bracket ni dan tutup. Sebab kita semua tu dalam satu kumpulan. So dekat sini, maksud dia, untuk dia betul ni, so if mark besar pada 50, kalau betul dia akan buat dua statement. So kat sini ada dua statement ni. Ada dua statement yang dia akan perform kalau dia betul. Jadi dalam Java kita kena letak bracket. Kita kena letak curly bracket ni. Dia tak ada and if dalam Java. Dalam algoritma pseudocode, algoritma ada and if. Tapi dalam Java tak ada and if lah. So macam mana kita nak tahu apa dia punya, kita kata bila betul nak buat apa tu. Dalam kes ni bila ada dua statement kita kena letak curly bracket. So dia tahulah semua yang dalam curly bracket tu adalah dia akan buat bila dia true. Dapat In case kalau satu statement sahaja, kalau satu statement tak perlu. Kalau katalah ada satu statement saja, good job, congrats ni tak ada. Contoh So dalam kes ni curly bracket ni kalau tak ada pun tak apa. Sebab dalam Java coding dia automatic dia akan anggap the next statement selepas if condition ni, selepas ni, next statement dia automatic dia akan anggap itu akan buat bila betul. Boleh faham So kalau ada statement lagi selepas tu dia dianggap dah di luar daripada selection. Unless kalau kita nak kita kena kurungkan dia. So semua ni dalam blok kalau betul lah. Okay, nanti contoh tengok nanti. Baik. Contoh yang kedua. Double selection. Okay, double selection dia ada. Dia habang apa nak buat otherwise. Okay. So dia punya output dia pass or fail. Input mark. Proses sama. Okay, so dia dah ada S lah sekarang ni bila double selection. So, ada benda dia buat dekat false. Baik. Okay, cuba tengok sini. So, yang lain sama dekat variable action input. So, condition ni pun sama. Tapi sekarang tadi kita ada if saja. Nampak So, kalau betul dia akan perform benda ni dalam blok tu. Dan kalau salah, so dia ada else. Kemudian dia dalam else ni pun dia ada dua benda. So dia akan perform dua statement ni kalau dia salah. Boleh faham
So kalau betul dia akan print you pass the exam, good job, congrats. So macam output sebelah sini markah dia 80, so dia keluar dua output ni. Kalau markah dia kurang, so 30 contoh dia. So dia akan keluar dua output yang bawah tu. You fail the exam, go home study harder. Oh, go home tu keluar ditambah ni, go home ni. Ada go home depan tu. Go home study harder. Okay. Boleh Baik, next kita tengok multiple selection pula. Okay, multiple selection ni dia akan ada banyak if dan else lah. Okay, dia kata, soalan kata create a program to accept a number from user and to determine whether the number is positive, negative or zero. Ada 3 option. So condition dia kita akan check based on number. Mesti kita check besar pada kosong, kecil pada kosong atau sama dengan kosong. Okay. So dia punya output dia positive, negative or zero, input number, process determine number, either positive or zero based on number. Okay. Oh, jadi kecil pula dia ni. Oh, ni besar sangat pula. Okay. So pseudo code dia kita tahu dah. Read number, kita ada if, kemudian apa kita nak buat. Sebenarnya kita ada else if dan terakhir else. Okay. Cumanya kalau boleh kat sini kita letak and if ni ikut dia punya bilangan dia lah. Patutnya kita ada lagi satu kat sini. And if. So baru kita nampak ada 2 blok kat situ. Alright. So dia punya flowchart pun dah jadi semakin panjang lah dengan 2 diamond shape. Dia 2 condition. Baik. So kita tengok Java coding dia macam mana. Okay. So definition sama. Dekat input pun sama. So dekat sini. Tengok. So if number besar pada kosong. So ini condition yang pertama. So bila dia besar pada kosong. Apa yang kita buat? Kita akan print positive number. So kalau tengok sekarang ni. Dia cuma akan perform satu statement sahaja. So saya tak letakkan, kita tak kurung pun tak apa. So tak ada curly bracket pun tak ada masalah. Sebab bila satu statement memang Java dah tahu dah. The next statement selepas if condition adalah belongs to bila dia true. Boleh faham Okay. Then kalau salah, so dia ada else. So else if number kecil pada kosong. Okay. So else if kemudian next condition dia lah. Condition yang kedua. Kemudian apa yang dia buat. So ini option yang kedua. Ini option pertama tadi. Ini option kedua. And then kalau salah juga else. And then ini option ketiga. Baik. So bila dalam coding ni. Dia memang tak ada and if lah. So awak kena tahulah dekat mana habis kita punya selection kita. So kalau dekat sini. Bila dah if, as, maknanya automatic dekat sini dia ada and if lah. Tapi dalam Java tak tulis lah. So macamnya and if kat situ. Dan if, as, and if. Macam itulah dia. Okay. So kena tahu dekat mana habis selection kita. Alright. So itu sahaja. Tengok contoh output. So bila kita masukkan 15. So bila 15 dia check dia akan betul dekat sini. So dia akan print positive number. Okay, next output. Contoh output yang alternatif yang kedua. Kalau dia masuk negatif 15 dia akan print negative number. Kalau kosong dia print number is 0. Okay, jelas? Ada apa nak tanya untuk selection? Awak boleh tengok contoh coding ni ada dalam kita punya buku panduan amali. Boleh tengok cara dia. And then tak payah tunggu waktu amali. Awak boleh cuba type dulu. Awak boleh salin contoh soalan tu. Boleh cuba tengok. Boleh modify dia punya value dan sebagainya. Awak boleh lebih faham nanti. Alright. Ada soalan tak untuk selection? So bila tengok coding. Bila jumpa perkataan if, else apa semua tu. Automatik kita tahu itu adalah selection control structure. Baik. Kita terus sambung. Sekarang kita tengok structure yang terakhir. Repetition atau looping control structure. Okay. So yang ni kita tengok untuk counter control punya control structure. Counter control punya repetition. Okay. Soalan kata. Print Java programming 5 times. Okay. So untuk counter control kita tahu bilangan dia.
So kita setkan kita punya ICU kita supaya ikut bilangan loop yang berkaitan. So dia punya output dia Java programming 5 time, kemudian input tak ada sebab dia output message sahaja. Proses dia repeat adding counter by 1 until 5 and patutnya kalau tambah tadi. So sebenarnya dia, kalau tengok ni dia kata repeat adding counter by 1 ni sebab kita akan update counter. So counter kita akan plus 1 kan. Kemudian then print message kita tambah kat belakang tu. Okay. So tengok dia punya pseudocode. So, bila kita repetition structure automatic kita ada keyword dia while. So while kemudian condition dan apa yang kita nak buat. Alright. So kalau tengok dia punya flow chart, dia guna diamond shape sama juga, tapi dia punya flow dia selepas habis dia punya, kita kata selepas dia update, dia akan naik balik kepada diamond shape asal balik. Dia punya root asal, bukan root asal, maksudnya dia akan patah balik ke atas. Dia check balik. Sampailah bila condition tu dia false, dia barulah keluar daripada loop tu. Okay, itu dia punya flow chart. Baik, sekarang tengok dia punya algorithm. Dia punya coding. So coding dia pun simple je ni. So dia punya header dekat atas, kemudian input semua ni sama je, boleh kerja dia input. Okay, dekat sini dia punya ni So keyword dia sama juga dia gunakan perkataan while. So while kemudian followed by dia punya condition. So ini dia kita punya C, condition. Kita punya I mana? I kena sebelum tu lah. So ini kita punya I, initial value. So kita setkan counter sama dengan 0 and then while counter less than 5. Terusnya followed by, okay, ni loop body kita lah yang kotak ni. Okay, dalam loop body ni ada statement yang kita nak execute, yang kita nak ulang, dan yang penting mesti ada update. So update mesti ada ni U kita. Okay, dan disebabkan memang dalam loop body kita ni akan ada lebih dari satu counter lah. Lebih dari satu statement. Kita ada counter, kita ada apa yang kita nak print, dan kita ada kita punya update. So, bila lebih dari satu statement, kita kena kurung. Macam case selection tadi juga. Kalau lebih dari satu statement, kita kena letak dia dalam curly bracket. Okay, boleh? Baik, so output dia, macam itulah Java programming. Boleh faham tak ni? Boleh tak? Semua sini bagi-bagi ni. Boleh? Haziq boleh? Boleh. Okay. Baik. Okay. Dalam coding, dalam Java, ada beberapa cara sebenarnya untuk kita nak buat looping. Ada kita kata dia ada kaedah yang berbeza-beza lah. Kita boleh guna while loop, boleh guna for loop, boleh guna do while loop, ada 3. Tapi untuk silibus kita akan banyak 2 cara. Okay. Selain daripada kita guna while loop, kita juga boleh guna for loop. FOR. Okay. Sama juga dia nak buat looping, cuma kaedah cara kita tulis dia macam ni saja berbeza. Cara tulis coding dia saja. Okay, cuba tengok. So untuk for loop dia lebih pendek sikit sebab dia combine dia punya ICU dia dekat satu statement. Tengok So, okay, yang ni input macam biasa. So dekat sini tengok. So dekat for ni. So keyword dia for, kemudian followed by dia punya condition, dan dalam for punya condition ni dia ada bukan condition lah, dia punya argument dia. Ni sebut argument So dia ada 3 benda dalam argument ni. So yang pertama ini adalah kita punya I. Ini adalah kita punya C dan ini adalah kita punya U. Dia combine semua ni dalam satu argument untuk for. Dan kalau tengok dia kena ni lah, dia kena pisahkan dengan semicolon. So kat sini pun ada semicolon. Okay, maksudnya kita punya I, semicolon, kita punya counter, semicolon, kita punya update. Dan dekat sini pun dia ada type dia untuk counter ni sebab dia declare dalam ni juga. So integer, counter sama dengan 0. Ini kita punya initial value. Counter less than 5. Ni kita punya condition. Counter plus 1.
Okey, sekejap sekejap. Okey, minta maaf ada ni sekejap. Kita break sekejap 3 minit. Okey. Okey, minta maaf gangguan sikit ada boleh dengar tak? Minta maaf gangguan sikit ada orang mai pula depan saat ni. Macam itulah duduk di rumah gangguan kadang-kadang ni. Baik, saya sambung Boleh dengar? Okay. Boleh sir. So, dekat mana tadi? Okey, beza antara while dengan for lah. So, dia beza pada cara kita tulis coding dia lah. Dari segi dia punya execution, dia punya komponen looping dia sama juga. Dia pun ada I, ada C, ada U. Sama je. Cuma cara tulis dia saja. So, kita combine semua ICU ni pada satu statement dekat argument untuk for tu. Beza dengan while tadi, dia kena initial value sebelum tu, kemudian kita punya while condition, kemudian kita punya update dalam loop body. Tapi kalau for, ada macam tu. Okay, tapi nanti dia bergantung lah. Awak kena ikut soalan. Kalau soalan kata write program for repetition using while loop. So, kena pakai while lah. Kalau dia kata for loop, kita pakai cara ni. Okay. So, selepas dia punya for statement ni, followed by apa benda yang kita nak buat lah. Okay. So, dia akan buat satu statement sahaja sebab dia punya I dah duduk dekat atas ni. Kita punya update. So, dia akan print Java programming for loop. Dan dia letak juga dalam bracket. Untuk nak membeza, nak ni lah. Kalau lebih dari satu pun dia akan anggap sebagai masih lagi dalam dia punya loop body. Okay. Cuma for loop ni dia, kalau untuk Sentinel dia tak berapa ni lah. Dia untuk control boleh. Alright. So, itu tadi dua cara untuk kita tulis counter control punya looping. Kita ada while loop ataupun for loop. Alright, and last one, Sentinel control. Okay, untuk Sentinel control ni, dia memang kena pakai while loop. Baik, tengok contoh dia kata, kita nak kira total mark entered by user until user key in -1. Okay, so output dia total, input dia mark, and then repeat reading and adding mark until -1 is entered. Baik, so dia punya Sentinel control ni apa beza dengan counter control? Sentinel control kita tak tahu bilangan loop. Kita cuma diberi flag value ataupun sentinel value untuk dia berhenti. Berapa kali dia loop bergantung pada data input yang user masukkan. Okay, baik. So dekat sini dia punya pseudocode nampak So dia read mark. So read mark ni akan jadi kita punya I sebab value mark ni adalah value awal untuk mark kita. And then dia check selagi while mark not equal to -1. So ini kita punya C. So apa yang dia buat, dia akan total up mark tu tambahkan total, then dia read mark lagi. So ini adalah kita punya U. Okay. Baik. So kita punya ni pun beza lah. Kalau tadi kita declare initial value kita, dia pakai proses, tapi sekarang dia jadi
input. So ini kita punya input, initial value input. Ini kita punya update, ini kita punya condition. Baik. Okay, so dia punya coding dia lebih kurang sama macam while loop biasa, cuma beza dia dekat mana. Jadi samalah dia guna while juga. So condition dia mark tak sama dengan negatif 1, tapi dia semua beza kat sini. So dia punya I ni sekarang ni nampak tak? Kita punya initial value ni adalah based on input. Sebab dia mark equal get.integer ni. Jadi dia kena input dulu. Kemudian dalam loop body ni, ni sama juga loop body. Kalau ada lebih kita akan kena kurung dia. And then kita punya update. So ini update. Update dia juga adalah daripada input. Tapi still dia ada juga ICU juga. Okay. Baik. So itulah Sentinel Control Structure. Cara kita nak tulis dia dalam coding. So dia gunakan while loop juga. Cuma beza dekat dia punya initial dengan update. Okay. Boleh faham tak? So kalau tengok contoh output ni. Allah, gonjak. Tengok contoh output. Dia masuk mark mula-mula 50. So bila 50 dia masih lagi true, dia proceed, dia tambahkan. Kemudian masuk lagi 50 lagi, 50 lagi. So sampailah dia masuk negatif 1, dia stop dan bila dia dah total up semua, dia keluar dan dia akan print total lah semua. Okay. So selesai untuk 3.3. Ada apa soalan? Ada soalan tak? Boleh faham ya? Untuk counter, untuk looping ni, untuk counter control ada dua cara. Kita pakai while loop ataupun for loop. Ada untuk Sentinel memang kita pakai while loop lah. Ada soalan tak? Boleh faham Tak ada, sir. Tak ada, boleh faham Okey. Penting untuk awak kena kuasai lah structure ni. Kena faham betul-betul sequence, selection, looping. Dan yang paling penting, repetition ni lah. Repetition ataupun looping structure ni. Sebab apa saya kata dia penting? Sebab untuk next topic kita akan belajar array. Okay. 3.4 array. Array ni sangat penting dan dia sangat related. Memang dia structure dia memang melibatkan penggunaan repetition. So once kalau awak tak faham repetition, array ni memang tak boleh buat. Okay. So untuk kita nak gunakan array, kita nak pakai array dalam kita punya program, kita mesti faham repetition structure dulu. Kita kena tahu macam mana nak buat repetition. Apa yang berlaku dalam repetition. So once bila kita dah faham repetition ni, barulah kita boleh faham dan gunakan array dengan lebih ni lah. Sebab array ni dia melibatkan pengulangan, kita akan masuk value, access value balik dan sebagainya. Okay. So awak akan tengok bila kita belajar array ni, lagi seronok kita buat programming. Sebab kita boleh letak multiple value dekat-dekat satu array. Sebelum ni kita ada variable. Saya ringkas Sebelum ni kita ada variable. Betul tak? Contoh variable apa? Contoh variable mark. Variable mark ni hanya boleh pegang satu value dalam satu masa. Katalah kita read, kita letak value dia 10. So dia hanya boleh pegang satu value sahaja. Next time kita read pula, dia ambil value lain, dia buang 10 ni. Contoh katalah kita read kali kedua, kita masuk 20 pula. So dia akan override, dia akan ganti. Tapi kalau kita pakai array, katalah kita ada array mark dengan size dia 5. So dia boleh pegang 5 value. Nampak tak? Itu kelebihan array. Dia boleh pegang lebih dari satu value dalam satu masa. Dan kita boleh access balik setiap data value dalam array ni. So mudahlah kita nak ada data yang banyak. Okay. So next kuliah kita akan masuk array lah. Dan array ni juga nanti akan ditanya dalam awak punya personal individual assignment melibatkan array. So kena fahamkan betul-betul nanti. First thing kena fahamkan repetition.
khususnya kena faham array ni lah, sebab nanti awak akan ada dapat soalan individual assignment pula yang memang melibatkan array. Okay, ada apa nak tanya sebelum kita stop? So untuk hari ni kita stop sampai sini lah. Kita dah habis dah tengok 3.3. Secara lebih detail nanti awak akan bincangkan benda ni dalam tutorial dan dalam amali lah. Akan buat contoh, akan buat apa nama ni, Java program melibatkan ketiga-tiga structure ni. Saya rasa untuk sequence awak dah buat dah. Lepas ni awak akan buat pula lah untuk selection dengan looping. Okay, tapi jangan tunggu amali je baru nak buat program. Kalau ada peluang, ada BlueJ ke awak dah install ataupun boleh gunakan JDoodle tu, praktis tulis program dan juga praktis tulis on paper, tulis tangan. Okay, praktis tulis sendiri program on paper dan compile sendiri. Check sendiri mana salah. Okay, benda tu kena praktis. Baik, ada soalan tak sebelum kita stop? Ada soalan tak? Boleh faham tak hari ni kita belajar apa? Boleh, sir. Boleh tak adalah benda baru pun. Kita dah banyak structure sama juga. Cumanya kita belajar macam mana kita nak tukarkan daripada algoritma kita kepada Java coding. Okay. Baik. So kalau tak ada apa, saya rasa kita stop sampai sini. Jangan lupa isi attendance kuliah. Ramai tu kata isi attendance. Isi attendance yang penting benda tu. So isi attendance kuliah. InsyaAllah kita akan jumpa lagi hari Isnin depan. Kita akan masuk topik baru. So, tengoklah video kuliah kita yang sebelum ni yang saya dah letak tu. Terutamanya topik 3.2 yang part 1 tu. Sebab kita tak kuliahkan benda tu, saya cuma bagi video untuk awak tengok. So, tolong tengoklah dan fahamkan apa nama dia type apa semua tu. So, kalau itu saja untuk hari ni. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Jaga diri elok. Assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you, sir. Sama-sama. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Sama-sama. Jumpa lagi. Jaga diri elok semua.